I expected more. Itu antara pendedahan Kim Pan-gon susulan kekalahan Harimau Malaya di final Kings Cup kepada Tajikistan. Namun ketua jurulatih Harimau Malaya itu tetap bangga dengan cara anak buahnya berjuang di sepanjang kejohanan, iaitu menentang dua pasukan di ranking dunia yang lebih tinggi. Expected, it should be a very tough game. Ranking 109, physically very strong, and rain, and that little bit makes us difficult to play because it cannot be a normal game, but a little bit physical game. What our players have done react was good, in my point of view. In terms of mental strength, in terms of team spirit was very good. Still, I'm very proud of all Harimau Malaya players to show to the Malaysia public that attitude. I think we should give them something impression, and hopefully. Yeah, in the penalty, nowadays, like it's penalty, we can win or we can lose. I think I'm no regret. We did all our best. We're looking forward to assess this camp and also try to prepare for next camp for Mitsubishi Cup. Yeah. Walaupun turun selaku underdog, Malaysia yang tampil untuk beri tekanan awal kepada lawan serta menafikan cubaan Tajikistan, dan seawal minit ke-23, Brandon Gunn hampir memecah kebuntuan tapi tandukannya tersasar. Kita akan saksikan selepas ini bagaimana Brandon Gunn melakukan cubaan ke arah pintu gol pasukan Tajikistan. Yang hampir saja dijelmakan oleh Buka untuk Akhir. Ada Syafiq Ahmad bersama dengan di separuh masa kedua, giliran Akhir Rashid pula untuk mengucar-kacirkan pertahanan Tajikistan di kawasan bahaya, tapi malangnya permukaan padang yang becak menyebabkan dia tergelincir. Tajikistan juga ada peluang pada minit ke-68, tapi penjaga gol Malaysia Shihan Azmi mantap menghalang mereka. Selepas 90 minit bertarung tanpa jaringan, kedua-dua pasukan terpaksa melalui sepakan penalti. Dia cuba untuk menjadi bijak, tetapi tidak sebijak Shihan. Tapi lepas tu sepakan Dion Gul pula diselamatkan keeper Tajikistan Rustam Yatimov. Gagalan Shihan untuk selamatkan percubaan terusnya dari lawan menambah tekanan buat Nazmi Faiz yang gagal atasi Yatimov. Selepas jaringan kedua Tajikistan, harapan negara jatuh kepada Safi Rashid pula untuk hidupkan peluang Malaysia. Untuk turut menyempurnakannya, walaupun Shihan dapat untuk membaca. Mengenai palang pula. Segala-galanya tidak menjadi untuk Malaysia. Perhatian yang cukup besar oleh mereka. Dan Tajikistan memenangi Piala Raja Thai edisi ke-48 setelah mereka menyempurnakan 3 daripada 4 sepakan penalti yang dipunyai mereka, dengan Malaysia gagal untuk menghasilkan salah satu pun daripada sepakan-sepakan mereka. Gol ketiga Tajikistan menutup impian Malaysia untuk menamatkan kemarau kemenangan 44 tahun di Kings Cup. Walaupun tewas, keputusan seri selepas 90 minit bakal beri mata ranking kepada skuad negara. Mereka lebih layak dalam sepakan penalti ini. We was not looking for a penalty. If no rain, I think it should be a little bit more better game. I think in terms of what we have, our players' quality of attacking ability, I think could be better than I think this performance. I was quite highly expecting that our players could compete more than this. But this, as always, like coach perception, because we always expecting something more than realistic. Baik, selepas mendengar komen daripada Kim Pan-gon,
Kini kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Assalamualaikum, apa khabar Mawi? Ya, Waalaikumsalam. Sihat Okey, khabar? baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Mawi, first question ni memang patut saya tanya kemudian, tapi tak apalah. Ini sebenarnya soalan ni ramai yang nak tahu jawapan. Apakah sebenarnya dah sampai masa penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi dinaikkan pangkat sebagai penjaga gol nombor 1 negara, Mawi? Okey, ini semua orang dah memperkatakan berkenaan dengan Shihan ni, Akbar. Betul? Kalau diikutkan, ya, pada pandangan saya, ya, dia berhak untuk mendapat tempat sebagai perebutan penjaga gol utama negara. Tidak mendidakkan juga apa yang berlaku kepada Farizal Malias, tetapi di dalam kejohanan dua perlawanan ini telah membuktikan segala-galanya, bercerita mengenai penjaga gol utama yang perlu diguna pakai ataupun siapa berhak dapat tempat di situ. Of course, dari segi kedua-dua pemain, saya terpaksa bandingkan kepada kedua pemain ini. Kalau Farizal Malias sebelum ini dia leading all the way untuk national team punya goalkeeper, termasuk di JDT peringkat tertinggi dalam SCL. Tetapi apabila Shihan mendapat tempat, sebelum ke King Cup pun dia dah main 1 game ketika lawan Bangladesh. Kemudian 2 game konsisten ini berlaku kerana pada pandangan saya Shihan layak kerana 2 perlawanan ini menentang 2 pasukan teratas terkuat sebagai dalam group ranking. Kemudian penceritaan Shihan ini berlaku, dia menyelamatkan, saya ambil kedua-dua perlawanan itu ambil 100%, iaitu 80% permainan kedua itu Shihan berjaya menyelamatkan bola ataupun membantu pasukan dalam keadaan yang tidak bolos. Jadi dekat situ, ya, Shihan berhak ataupun boleh menempatkan diri sebagai penjaga gol utama, bersaing dengan tetap kena bersaing dengan Farizal Malias. Tetapi penceritaan Shihan sekali lagi ditambah dengan menyelamatkan sepakan penalti. So dia dapat package sebenarnya, Akbar. Betul. So dekat sini pada saya tidak menidakkan apa yang ada pada Shihan, tetapi dia berjaya ketiga ini. Baik, betul-betul. Saya setuju. Dan harapnya Negeri Sembilan dia akan terus kekal lah bersama Negeri Sembilan. Okey, baik. Mari kita back to the game. Kings Cup. Kalau ada hero dalam game tu, mesti ada villain. Orang ni dia macam, dikatakan macam punca Malaysia tak menang lah. Okey, ramai yang menuding jari kepada Mohamadu Sumareh. Jadi, pada pandangan Mawi, kenapa dia diberi peluang untuk dipanggil menyertai kem skuad kebangsaan, memandangkan dia kurang masa permainan bersama dengan JDT. So kecergasannya of course akan dipertikai. Jadi apa yang boleh Mawi kongsikan? Akbar punya soalan ni trap soalan ni sebenarnya. Susah. Okey, mengenali Sumareh ataupun apa yang ada pada Sumareh, pada pandangan saya lebih saya tertarik dengan sikap ataupun ketahanan fizikal pemain yang mungkin berdarah kacutan, yang pemain bukan pemain tempatan tetapi pemain yang memiliki tahap ketahanan yang kuat pada saya. Tidak dinafikan berada di JDT tapi tidak mendapat tempat, minit yang kurang, tetapi saya lebih tertarik kerana berada dalam pasukan JDT menjalani latihan insentif, tahap kecergasan mesti sama dengan pemain yang selalu diturunkan iaitu first 11 ada pada JDT dan ada pada Sumareh. Cuma keadaan Sumareh ini cukup berbeza apabila dia terus dipanggil ke pasukan negara kerana kalau mengikut sedikit filosofi dan kedudukan corak permainan Kim Panggon, diperlukan orang seperti Sumareh iaitu laju, run with the ball, tolak bola, lari, boleh assist dan menjadikan gol. Kepatasan diperlukan dan itu ada ciri package dalam Sumareh. Tetapi saya tahu Akbar nak kaitkan dengan game dengan Tajikistan. Sebab ada hero, ada orang yang mengganggu. Okey. Betul, apa tindakan Sumareh ketika lawan Tajikistan bukan dia penyebab, tetapi corak cara Sumareh tidak betul dan dilakukan ketika perlawanan Tajikistan. Saya berterima kasih, kita perlu berterima kasih kepada pengadil sebenarnya daripada Thailand itu kerana tidak melayangkan red card. Kalau saya semalam untuk Akbar, saya cakap ke arah bagi dia red card. Sebab itu terjahan nyata, jelas dan ketika permainan sedang berlangsung, kebetulan video shot tu diambil ketika terjahan tu dua kaki berlaku. Ya. Itu memang jelas. Sepatutnya kad kuning yang kedua patut diterima. Okey. Tapi Mawi, kalaulah bukan Sumareh dekat situ, di posisi Mohamadu Sumareh,
Siapa sebenarnya yang sepatutnya berada di posisi beliau dalam kesebelasan utama? Okey, berbeza attacking third untuk dua perlawanan, satu perlawanan dan dua perlawanan itu. Kim membuat pertukaran dua ketika melawan Tajikistan, semua di bahagian attacking flank. Flank tu ataupun bergerak di sebelah kiri dan kanan tu, dan tengah tu pertukaran pemain. Dan itu berlaku untuk meletakkan Sumare dan pemain gantian untuk masuk kalau ikut taktikal minit 70 ke atau 80-60 untuk buat pertukaran di sebelah kiri dan kanan. Sumare ada dalam list tu. Okey, pada saya, kalau siapa yang main, sudah tentu benda tu persaingan di antara Arif Aiman dekat situ, kemudian Faizal Halim, Tafawi Rashid, Darren Lock, Syafiq Ahmad, mungkin tidak diturunkan Zafri Yahya. Orang-orang yang pemain ni yang memiliki corak permainan yang sebelah flank laju yang diperlukan. Tapi untuk perancangan Kim, saya setuju apabila dia buat pertukaran tu tak banyak, tapi buat di bahagian attacking kerana keperluan menentang pasukan Tajikistan dan mungkin sedikit memberikan rehat kepada pemain-pemain, mungkin dipanggil starting 11, pemain yang mula start dulu ketika lawan Thailand. Dan ada Sumare termasuk sekali dalam tu. Tetapi apa perancangan kita di dalam kawasan attacking third tu, bagi attacking tu saya sangat-sangat setuju. Tapi sayang kita tidak dapat menjaringkan gol. Itu saja. Okey, baik. Mawi, seterusnya kesimpulan yang boleh diambil oleh Kim Pan-gon bagi pemain yang menerima panggilan kali pertama menyertai kem latihan kali ini untuk menuju ke saingan Piala AFF nanti, Mawi. Okey, satu pendekatan yang baik diberi peluang oleh Kim kepada pemain-pemain baru yang dipanggil. Sekurang-kurangnya dalam, kalau Kim dah ambil, saya ingat dah 9 perlawanan ni, dia dah ambil ni pemain regular atau pemain key player tu semua ada dalam setiap kali Kim panggil. Tapi memberi peluang dalam perjalanan bola sepak kita ni sedang masih lagi belum habis, tapi dia memberi peluang kepada pemain lain untuk memberikan menunjukkan aksi terbaik untuk pasukan negara cukup baik. Mereka sepatutnya perlu berebut tepat seperti Muhairi Ajmal, Zafri Yahya yang dipanggil. Kemudian Rahazi Azli penjaga gol. Dia ada Declan Larin diturunkan sebagai pemain gantian tempoh hari. So dekat sini pada saya pendekatan Kim mengikut posisi yang diperlukan, dia memberi peluang kepada pemain lain untuk beraksi. So saya rasa adil, cuma terletak pada pemain itu untuk menempatkan diri untuk perebutan tempat nanti. Okey. Mawi, impact daripada kejohanan Kings Cup ini. Pertama, of course, akan beri kesan kepada posisi ranking kita. Tetapi yang penting bagaimana Mawi melihat graf pencapaian keseluruhan skuad kita bermula daripada kelayakan Piala Asia tempoh hari diikuti Kings Cup ini. Bagaimana peningkatan yang Mawi nampak? Okey, jawapan dia peningkatan terbaik ataupun peningkatan yang betul sebenarnya, Akbar. Untuk ke Kings Cup ni saya lebih tertarik dengan faktor perlawanan itu melibatkan keputusan ranking baru pergi kepada nak masuk final dan perlawanan akhir nak ambil piala. Sebab itu yang lebih penting, ranking. Faktor ranking tu memainkan peranan. Sebab piala tu diadakan, jadi perlulah menang dan masuk final. Tapi pada masa yang sama, apa yang telah kita lalui, kalau mengikut graf, saya nak start sikit, saya tambah. Kalau Akbar nak sampai kelayakan Piala Asia, tapi saya tambah sejak mula Kim ambil daripada 9 perlawanan. Iaitu dengan Filipina, Singapura, Brunei, Hong Kong, Turkmenistan, Bahrain, Bangladesh, Thailand, Tajikistan. Kita dah melalui 9 perlawanan, 5 menang, 2 kalah, 2 seri. 18 gol, 7 bolos. So sebenarnya graf pasukan negara, graf pemain dalam keadaan cukup baik untuk Kim. Dan seharusnya kita tak kalah 2 perlawanan ni, kita draw saja, dan itu menambahkan sedikit peningkatan dari ranking dan poin untuk pasukan negara. Tahniah. Okey, baik. Terima kasih, Mawi. Kita harapkan ranking kita akan berada di bawah 130 ranking FIFA. Alhamdulillah, itu yang kita mahukan. Apa pun, terima kasih sekali lagi, Asmawi Bakiri. Baik. Prestasi semasa skuad negara turut mendapat perhatian warga kota yang tidak melepaskan peluang untuk mengikuti sejauh mana pencapaian mereka dalam Kings Cup. Skuad sangat positif. Player pun orang kata support apa taktikal yang Kim Pan-gon cuba lakukan. Nak dibandingkan dengan yang sebelum ni agak nampak sedikit pasif dan keadaan taktikal ataupun positioning player sedikit meragukan. Sebagai contoh Dayang Kools tiba-tiba dipaksa untuk naik ke atas, tapi untuk Kim Pan-gon
peranan ataupun tanggungjawab dia lebih terarah kepada fungsi utama dia adalah defend. Dan manakala macam kita punya attacking, memang kita tahu dalam liga dia adalah antara peranan yang penting, macam seperti Arif Aiman, Safawi. Untuk dalam skuad Malaysia pun bawa tanggungjawab yang sama. So kita faham untuk prestasi yang sekarang adalah sangat positif dan kita sebagai penyokong memang akan pastikan macam kita tertunggu-tunggu apa keputusan, apa yang coach cuba bawa untuk tim kita. Okey, pada pandangan saya bola semalam okey lah. Malaysia bermain dengan baik selama ni, maknanya semalam pun kira okey lah. Dari segi ranking tu kita jauh ketinggalan kalau ikut kan. Tapi dengan jurulatih baru yang ada, kita banyak movement lah, banyak peningkatan lah. So far okey lah, walaupun kalah dalam penalti kan. So far good lah for future lah, insyaAllah. Macam perlawanan yang pertama menentang Thailand, kita nampak corak permainan begitu baik sekali lah. Tak macam semalam, semalam kita nampak Malaysia lebih banyak diasah. Tak macam game yang kita tengok Thailand. Kita harap Kim Panggon dapat ni lah, letak player yang baik lah. Macam kita tengok sekali Faizal Halim bila kemasukan Faizal Halim dengan siapa yang JDT tu? Arif Aiman. Nampak kat situ lebih compare lah daripada pemain-pemain yang dimasukkan macam Syarul apa yang tonceng kan. Itu dia kurang lah. Jadi rasanya untuk next ni kita akan ada AF dan juga Piala Asia, kita harap dapat momen yang lebih baik lah.